Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah rendah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Muhammad Wafi Osman dan jurubahasa kita Cikgu Nur Asmawati binti Mat Din, ditemani oleh murid-murid atas talian kita. Okey Cikgu Wafi, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula Cikgu? Okey Lokman, untuk segmen yang kedua ni, kita nak belajar tentang hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Jadi di sini kita tengok apa yang akan dipelajari pada akhir siaran ini, segmen 2. Okey, para pelajar, murid kita akan dapat menerangkan 3 aspek yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. 3 aspek, Luman. Okey, Cikgu. Teruskan. Okey, kemudiannya sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi lah, kita perlu tahu sebenarnya apa dia faktor yang boleh kita bawa bagi di mana kita lihat kerajaan alam Melayu ni, apa dia faktor dia yang menjalinkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Faktor yang pertama sekali sebenarnya ialah berkaitan dengan kedudukan yang strategik. Dan faktor yang kedua ialah berkaitan dengan kekayaan hasil bumi, dan juga faktor yang ketiga ialah melibatkan penyebaran agama Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Okey. Jadi ini adalah ketiga faktor di mana kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Okey. Okey, ini Cikgu tentang hubungan perdagangan, Cikgu. Ya, hubungan perdagangan. Jadi sebenarnya kerajaan alam Melayu sebenarnya dia telah lama menjalinkan hubungan perdagangan. Okey, sebab apa perkara ini berlaku? Okey. Disebabkan oleh kedudukan yang strategik sebenarnya, para pelajar, murid yang berada di rumah, ingat kedudukan alam Melayu sebenarnya dia adalah kedudukan yang strategik. Okey, sebab apa cikgu cakap dia strategik? Sebab dia terletak di laluan di antara timur dan barat. Timur dan barat. Jadi pedagang-pedagang yang datang daripada timur, mereka akan singgah dan juga akan teruskan perjalanan, dan para pedagang yang datang daripada barat juga akan singgah di kepulauan kerajaan alam Melayu dan kemudian teruskan perjalanan. Dan kemudiannya kita lihat di sini kedudukan kekayaan hasil bumi. Jadi di kepulauan Melayu sendiri kita dah kaya dengan rempah tadi kan yang Luqman tunjuk tadi tu. Ada bunga cengkeh, ada bunga lawang, kulit kayu manis dan juga lada hitam tu. Jadi kekayaan hasil bumi ini sebenarnya menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang berdagang di Kepulauan Melayu. Okey. Dan yang paling pentingnya di sini sebenarnya, murid-murid yang berada di rumah, kita kena ingat bahawa hubungan perdagangan ni, aktiviti perdagangan itu sendiri sebenarnya adalah aktiviti yang amat penting kerana dia adalah aktiviti yang melibatkan peningkatan ekonomi bagi sesebuah kerajaan. Okey, jadi para pedagang ni selain daripada mereka datang berdagang, mereka sebenarnya dah pun menjalankan aktiviti jual belilah perdagangan itu sendiri. Okey. Betul Cikgu. Ini tentang apa Cikgu? Okey, ini sebenarnya adalah gambar bagi ukiran kapal dagang yang diukir pada Candi Borobudur. Jadi ukiran ini sebenarnya menunjukkan bahawa kegiatan perdagangan ini sebenarnya telah pun orang kata telah pun serasilah dengan ni masyarakat alam Melayu. Okey. Dan saya nak tunjuk juga di sini, kita nak pergi kepada peta ni lah. Kita nak tunjuk di sini peta kedudukan. Kalau para pelajar yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah, murid-murid. Okey, yang ini kalau kita tengok di sini, yang berwarna biru itu sebenarnya adalah kedudukan di mana laluan pedagang-pedagang luar ke alam Melayu. Laluan pedagang luar ke alam Melayu. Dan yang berwarna hijau itu ialah perdagangan alam Melayu, pedagang-pedagang alam Melayu yang keluar. Mereka datang, mereka berdagang dan mereka pergi ke tempat lain. Dan yang berwarna purple itu adalah barangan daripada alam Melayu yang dibawa ke Rom. Okey. Yang dibawa ke Rom. Okey, nampaknya ada pertanyaan. Ada seorang murid kita ingin bertanya, Cikgu. Silakan Nazrin. Cikgu, mengapakah barangan alam Melayu dibawa ke Rom? Menarik soalannya Cikgu. Ya, okey, terima kasih Nazrin di atas pertanyaan. Okey, Nazrin tanya kenapa barangan alam Melayu ni dibawa ke Rom. Okey, kalau kita tengok pada peta ni, kedudukannya jauh di sana. Kedudukannya jauh di sana. Tetapi mengapa barangan ni boleh sampai? Jadi untuk pengetahuan para murid-murid yang berada di
rumah dan juga yang berada di dalam talian, para pedagang yang datang berdagang ni, contohnya pedagang-pedagang daripada Arab, pedagang-pedagang yang datang daripada Parsi, mereka ni datang berdagang dan mereka bawa juga barang-barang dagangan mereka. Okey. Contoh dia seperti kaca, barangan kaca, manik, minyak wangi, dan apabila mereka sampai ke Kepulauan Melayu, mereka telah ambil barang-barang yang ada di Kepulauan Tanah Melayu tersebut. Jadi barang-barang rempah ratus dan sebagainya lah, tepung dan sebagainya. Jadi apabila mereka keluar semula, mereka bawa barang-barang tersebut dan mereka perdagangkan semula di Empire Room lah, di kawasan di situ. Jadi di situlah bagaimananya barang-barangan ini boleh sampai ke Rom. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada hubungan perdagangan, hubungan keagamaan. Okey, ini sebenarnya adalah hubungan keagamaan sebenarnya, hubungan keagamaan. Okey, jadi hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar juga mendorong kepada penyebaran agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Jadi bagaimana penyebaran ini boleh berlaku? Okey, kita tengok dekat sini. Sebenarnya penyebaran ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan lah, seperti pentadbiran, perundangan dan juga sosio-budaya. Pentadbiran, perundangan, ekonomi dan juga sosio-budaya. Okey. Jadi kita tengok bagaimana agama Hindu ni boleh tersebar. Okay, jadi terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu ni. Okay, yang pertama sekali kita lihat melalui peranan pedagang ataupun kita panggil Vaishya, kemudian peranan tentera ataupun Ksatria dan juga peranan golongan Brahmin, iaitu golongan pendeta. Jadi mereka ni telah menyebarkan agama Hindu. Seterusnya bagi agama Buddha pula, kita lihat di sini penyebaran berlaku apabila pemerintah bagi kerajaan Empire Chandragupta Maurya, iaitu pemerintah dia yang bernama Asoka, dia telah menghantar sami-sami dia, ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha, Ya. Jadi ini adalah gambar-gambar yang ada dalam buku teks pelajar kita. Dan yang terakhir sekali ialah penyebaran bagi agama Islam. Okey. Jadi terdapat beberapa cara penyebaran bagi agama Islam ni. Yang pertama sekali ialah melalui pedagang, melalui pemerintah dan juga melalui pendakwah. Jadi pedagang-pedagang ni sebenarnya mereka datang berdagang dan pada sebelah petang dan malam mereka akan menyebarkan dakwah Islamiah lah, menjalankan aktiviti dakwah. Dan apabila pemerintah, sesebuah kerajaan itu mereka memeluk Islam, secara tak langsung sebenarnya akan mempengaruhi rakyat dia untuk memeluk agama Islam juga. Okay? Dan juga yang terakhir adalah peranan pedagang itu sendirilah. Okay? Peranan pedagang. Okey. Luqman, kita nak pergi kepada sesi teka dan cerita, Luqman. Boleh, Luqman? cikgu. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan beberapa buah gambar lah. Ada 4 keping gambar dan kita nak minta para pelajar kita, murid-murid kita sebenarnya yang berada di dalam talian, tapi kalau yang berada di rumah pun kalau nak boleh cuba pun boleh. serta. Boleh turut serta. Yeah. Okey, kita teka dan kita cuba cerita lah. Kita teka dan cerita. Okey, gambar yang pertama di sini. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey. Okey, gambar yang ini. Okey, siapa yang ingin teka gambar ni? Silakan. Siapa yang ingin cuba meneka? Okey, silakan. Wise. Wise. Ni buah pala ke cikgu? Ini bukan buah pala, Wise. Bukan. Buah apa, cikgu? Tak tepat ni, Wise. Okey. Okey. Sekali lagi, mungkin ada jawapan lain dari sahabat yang lain. Ada sahabat yang ingin membantu Wise? Ni bunga cengkeh ke cikgu? Ya, betul. Bunga cengkeh. Okey, betul cikgu Betul, bunga Terbaik, cengkeh. Wise. Bunga cengkeh merupakan rempah ratus yang terdapat di alam Melayu bersama-sama lada hitam dan buah pala. Ianya ditanam di Kepulauan Maluku dan sangat sedap digunakan dalam masakan. Okey, betul, Wise. Ni adalah bunga cengkeh, bukannya buah pala. Buah pala dia berbeza dengan bunga cengkeh. Okey, dan memang kita gunakan bunga cengkeh ni dalam masakan lah. Okey, kita ada gambar yang kedua. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Dan saya nak minta murid yang berada di dalam talian untuk mencubalah gambar yang kedua ni. Okey, seterusnya siapa yang
teka dan cerita untuk gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua silakan. Gambar yang kedua, siapa ingin meneka? Saya cikgu. Okey, silakan Syed. Ini adalah gambar sebuah monumen iaitu sebuah kandi Borobudur di Jawa Tengah. Dia digunakan sebagai rumah ibadat bagi penganut agama Buddha. Ia merupakan sebuah kuil yang terbesar. Okey, betul Syed. Ini adalah gambar sebuah candi. Candi Borobudur. Dia adalah sebuah monumen, tempat penyembahan lah. Dia ada sebuah kuil yang besar terletak di Jawa Tengah. Baik, seterusnya kita pergi kepada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Okey, kita minta pelajar murid yang berada di dalam talian juga untuk mencuba. Silakan siapa? Gambar yang ketiga. Siapa? Umay mungkin? Ataupun siapa? Nazrin? Okey, Umay. Silakan. Ini adalah buah pala, cikgu. Betul, buah pala. Buah pala merupakan aparatus yang terdapat di alam Melayu bersama-sama dengan lada hitam dan bunga cengkeh. Ia ditanam di pulau bandar dan sangat sedap digunakan dalam masakan. Okey, terima kasih Umar di atas penekaan yang betul dan juga penceritaan yang baik. Memang ini adalah buah pala. Ini bau buah pala. Bau betul Ini cikgu. buah pala. Okey, seterusnya. Okey, gambar yang terakhir yang kita lihat. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Okey, siapa yang belum lagi? Nazril Nazril belum ke? Okey. Silakan siapa yang belum? Silakan. Saya cikgu. Sila Nazril, sila. Ini adalah penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang. Arca tersebut dijumpai dengan runtuhan candi serta penemuan seramik. Arca tersebut kini berada di bawah simpanan Raffles Museum di Singapura. Arca Buddha diperbuat daripada gangsa dan memiliki ketinggian 21.6 cm. Tangan kanan arca tersebut berada pada posisi Varada Mudra yang melambangkan pemberian restu oleh Buddha kepada pengikutnya. Okey, betul tu. Wise. Jadi sebenarnya kita patut bagi bintang ni pada para pelajar kita. Lupa cikgu. nak bagi. Jadi keempat murid kita menjawab dengan betul ke cikgu? Betul. Jadi apakah sedikit ulasan tentang mereka cikgu? Okey, Setelah jadi menjawab dengan betul. Okey, jadi kita berikan bintang yang samalah. Dan sebenarnya Luqman, untuk hubungan perdagangan dan hubungan keagamaan ni sebenarnya kita dah dapat lihat bahawa kerajaan alam Melayu kita sebenarnya mempunyai sifat terbuka, sifat keterbukaan dari segi sama ada dari segi pemimpinnya ataupun dari segi rakyatnya. Pemimpin menerima kemasukan daripada pengaruh daripada luar, malahan rakyat pun terima juga pengaruh-pengaruh daripada agama itu sendiri. Okey, cikgu, sekarang saya nak tunjukkan markah yang telah mereka perolehi oleh keempat-empat murid kita. Masing-masing sudah mendapat 3 bintang. Tahniah kepada keempat-empat murid kita. Okey cikgu, jadi banyak yang kita dah belajar untuk segmen ini. Jadi kita rehat seketika, boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.